Rasulnya. Cuma soalan dia tadi, siapa ulul amri ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum saya pergi pada tafsir, dia tafsirkan ulul amri ni ialah umara yang dilantik oleh Nabi SAW. Di kalangan para ulama, ada yang menafsirkan ulul amri ini ialah sebagai ulama. Sebahagian ahli-ahli siasah, ahli-ahli pemikiran kata tafsiran Imam Syafi'i yang tak mau mengangkat ulul amri itu sebagai, yang condong untuk menyatakan ulul amri itu ialah umara yang dilantik oleh Rasul, kerana beliau nak mengelakkan salah guna kuasa golongan umara kemudian. Tetapi majoriti para ulama, mereka semua menyatakan perkataan ulul amri merujuk kepada para pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah persatuan, pemerintah jabatan, sekolah, tak. Pemerintah di dalam kitab-kitab siasah syariah merujuk kepada golongan yang mempunyai zu syaukah, mempunyai kekuatan. Kekuatannya, dia mesti ada rakyat, dia ada kuasa, dia ada tentera, dia boleh mencengkam. Maksud dia boleh melaksanakan kuasa. Kalau dia sekadar ada persatuan je, tak ada kuasa, dia tak boleh jadi pemerintah. Kalau dia ada pengikut saja ramai, dia bukan pemerintah. Dia followers ramai dalam Facebook dia bukan pemerintah. Netizen ramai support dia bukan pemerintah. Pemerintah mesti zu syaukah. Yang dalam maksud lain, kuasa, tentera, kuasa mengambil tindakan pada orang lain ada di tangan dia. Ada tanah yang dia memerintah. Dia kena ada bumi yang dia merintah. Ada wilayah yang dia perintah. Baru dia menjadi ulul amri. Kalau tidak, dia tak boleh. Sehingga para ulama dahulu bincang bab ni panjang dalam masalah siasah. Mereka bincang, hatta kalau sekiranya satu pemerintah itu betul, menentang pemerintah adalah salah. Maksudnya kita menumbangkan pemerintah haram. Keluar menjatuhkan pemerintah ni haram. Melainkan pemerintah itu berlaku kufrun bawah. Kufur yang tak boleh ditakwilkan lagi dan halal untuk dia dijatuhkan. Tapi saja-saja kena tengok pemerintah tu buat maksiat apa sikit, kita bawa senjata jatuhkan pemerintah, tak boleh. Haram. Walaupun dia berlaku maksiat. Walaupun dia buat tak betul. Selagi mana dia tak kufur. Sebab akan menyebabkan berlaku tumpah darah dalam konteks yang dulu. Ini yang Al-Imam Nawawi sebut ketika mensyarahkan Sahih Muslim tentang bab ini. Dia kata wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatadh zalimin. Wasababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima wa fasadu fil ard, kata Nawawi. Atau kama qala. Wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar memerangi pemerintah adalah haram dengan sepakat semua orang Islam. Wa in kanu fasaqatadh zalimin, sekalipun mereka itu fasik dan zalim. Maksudnya kalau fasik, zalim pun, pemerintah tu buat dosa pun, tak boleh keluar menentangnya dengan senjata. Kritik boleh. Marah boleh. Engkar boleh. Man angkara faqad salima. Siapa yang engkar maka dia selamat. Engkar boleh, perang tak boleh. Sebab apa? Wasababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima. Yang demikian itu disebabkan kalau keluar menyebabkan berlakunya tumpah darah. Wa fasadu fil ard, dan kerosakan dalam muka bumi. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata boleh jika sekiranya kita keluar tu mudarat dia tak banyak. Tak berlaku tumpah darah. Macam zaman kontak kita pilihan raya lah. Tak tumpah darah. Boleh ya. Tukar dengan pilihan raya. Ataupun kita boleh tukar sistem. Kita pergi kuasai
Tempat dia aja kita tukar. Tak berlaku. Kalau tidak, berlaku macam Sudan sekarang. Perang, tumpah darah. Hancur negara. Kemudian ulama ni dia fikir pula. Kalau sekiranya buat juga, dalam sejarah Islam berlaku, kerajaan awal ialah kerajaan Bani Umayyah. Yang ni Muawiyah punya apa? Dinasti dia. Lepas pada tu Abu Abbas As-Saffah naik, jatuhkan kerajaan secara tumpah darah. Ulama-ulama bantah, Al-Auza'i dan seumpamanya membantah Abu Abbas As-Saffah. Sebelum tu lagi Abu Abbas As-Saffah tombangkan, bahkan secara yang zalim dijatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Kononnya di atas kononnya nak menegakkan keturunan Nabi daripada Bani Abbas, tu Abbasiyah kita panggil. Tapi bila dia naik jadi kerajaan, dia memerintah walaupun masa tombang, tak betul. Maka timbul satu bab yang dinamakan tentang hukum tentang Al-Hakim Al-Mutaghallib. Hakim yang merampas kuasa. Pemerintah yang merampas kuasa. Kalau satu pemerintah lain pula dia rampas kuasa dan dia berkuasa, mempunyai tentera, mempunyai pasukannya dan melaksanakan urusan pemerintahan, memerintah, mengatur urusan rakyat. Cuma dia nak ambil, dia nak merintah. Cara dia tombang tu salah. Tapi bila dia berkuasa betul. Dia buat secara dalam bentuk sebuah pemerintahan. Kata mereka, hakim yang mutaghalib ni pun kita kena taat juga. Kalau tak habis, kawan ni pula tumbang dia. Kawan non-stop. Saya nak sebut apa? Nak sebut demikianlah bab ulul amri. Maksud apabila seseorang tu telah berkuasa, dia ditaati. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah. Di atas setiap orang Islam dengar dan taat. Malam yu'mar bimaksiatin. Sekali lagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Ini kaedahnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Setelah Allah beritahu tentang taat pada ulul amri, Allah kata jika kamu berselisih dalam satu benda, balik pada Allah dan Rasul. Itu ukuran. Dan ini adalah saya sebut secara umum bagi memberi gambaran. Ulul amri ini suka tak suka, selagi mana tak mungkar, taat. Walaupun kita tak suka. Tapi dah dia jadi ulul amri, kita taat. Di dalam perkara yang tidak maksiat. Kalau maksiat, kita tak taat.